Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Aida. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke Bual Bicara Kanwork pada petang ini. Yang dihormati Datuk Datin Profesor Dr. Syed Pengerusi Presiden Kanwork Prof Mazana. Terima kasih kerana semuanya sudah hadir mengikuti Bual Bicara Kanwork dengan kita bawakan tajuk khas yang sedang hangat sekarang ini, iaitu vaksin COVID-19 dan kanser. Jadi di ruangan chat ataupun di ruangan komen beritahu kami dari mana anda sedang ikuti Bual Bicara ini. Type di ruangan komen dengan siapa anda berada sekarang, dan kepada peserta yang tak dapat menembusi link Zoom kami, bolehlah pergi ke pautan Facebook Kanwork untuk menyaksikan rakaman Zoom ini. Saya mendoakan semoga semua penonton sihat dan dapat manfaat daripada Bual Bicara pada petang ini, insyaAllah. Okay, panelis kita sudah bersedia. Okey, kita sangat bertuah kerana tajuk yang akan kita kupas pada petang ini bukan sahaja sangat penting, tapi akan dijawab oleh 3 orang ahli panel yang sangat hebat. Kita alu-alukan kehadiran panelis yang pertama, Profesor Datuk Dr. Fuad Ismail, Pakar Perundingan Onkologi Jabatan Radioterapi dan Onkologi Hospital Chancellor Tunku Mukhlis, Pusat Perubatan UKM. Panelis yang kedua, Dr. Amiruddin Rahman Muhammad Maidin, Pakar Onkologi KPJ Damansara Specialist Center. Dan panelis yang ketiga, tidak asing lagi, iaitu Profesor Dr. Nur Aisyah Muhammad Taib, Pakar Bedah Payudara dari Pusat Perubatan Universiti Melaya. Prof Aisyah sudah 3 ahad berturut-turut, hat-trick ya Prof, dengan lantang mempromosikan advokasi berkenaan dengan vaksin COVID dan juga kanser. Jadi Prof, dah panas ni Prof, kita panaskan pula kerusi 2 panelis pada hari ini. Jadi PKP lagi ya, mulai esok sehingga 28 Jun kita akan bersama-sama lah lockdown lagi sekali. Ya, kalau dah tak larat lagi kan nak pakai mask, duduk di rumah, lesu ya, semakin stres apabila pelbagai soalan timbul. Bila kita melihat, membaca info-info viral di media sosial dan juga tak kurangnya mitos dan juga fake news ya. Jadi apa persoalan daripada viewer atau penonton kita pada hari ini, kita boleh typekan di ruangan komen dan saya akan bacakan insyaAllah. Dan saya telah diberikan, mengumpul soalan-soalan yang pelbagai daripada penonton ya, panelis. Kita dah diberikan soalan 2 hari sebelum hari ini daripada penonton Zoom kita. Jadi untuk pengetahuan penonton dan juga panelis, bersama-sama kita pada hari ini menonton bukan sahaja ahli-ahli Kanwork dan juga volunteers, tetapi juga merupakan pesakit, survivors cancer daripada pelbagai pihak NGO di seluruh negara Malaysia ya, dan tak ketinggalan juga penjaga, caregiver kepada pesakit kanser yang kita alu-alukan kedatangan semua orang pada hari ini ya. Jadi bolehkah kita terus ke pusingan yang pertama? Okay. InsyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Prof. Soalan ini khusus kita ajukan kepada panelis yang pertama, Datuk Profesor Dr. Fuad. Pada Februari tahun ini, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengesahkan pesakit kanser boleh terima vaksin. Pada semalam dilaporkan 4.2 juta rakyat Malaysia telah diberikan vaksin. Ya. Namun apabila mendengar perkataan boleh itu dan juga dikatakan bahawa penerimaan vaksin ini hanyalah sukarela ya Prof. Suka dan rela. Ramai yang berbelah bahagi ya. Kita kata boleh sukarela ni kita boleh pilih nak terima atau boleh juga untuk tolak. Jadi ada dilema antara pesakit-pesakit kanser bahawa vaksin ni sebenarnya adalah keperluan ke, kemestian ke untuk pesakit kanser, dan persoalan yang ramai yang bertanya ya pada di dalam kotak soalan kita adalah selamat ke vaksin COVID ni. Jadi kita persilakan kepada Prof Fuad. Okay, which part of the question tu? Jadi harus ataupun selamat? Yang mana dulu?
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana menjemput saya. So soalan yang pertama is, I think yang better kita answer whether vaksin itu selamat atau tak. Saya bukan vaksin expert, tapi kita tahu yang vaksin yang ada di Malaysia sekarang ada 3 jenis. Dan cara vaksin itu bertindak adalah berlainan sedikit. Yang pertama, yang mungkin yang paling famous, vaksin dari Pfizer yang menggunakan teknologi baru, iaitu menggunakan mRNA ataupun sebahagian daripada bahagian genetik virus untuk disuntik ke dalam badan kita supaya badan kita melakukan respons imun terhadap virus. Vaksin yang kedua adalah AstraZeneca yang menggunakan teknologi yang memang dah pernah digunakan untuk kebelakangan ni selama 20 atau 30 tahun, menggunakan virus untuk membawa bahan genetik coronavirus ke dalam badan untuk tujuan yang sama, iaitu untuk mengeluarkan respon imun. Dan yang ketiga adalah Sinovac yang menggunakan teknologi menggunakan virus yang telah dimatikan. Jadi virus itu tak hidup dan kehadiran virus bila diinjek ke dalam badan akan mengeluarkan respon imun tubuh. Jadi ketiga-tiga teknologi ini sebenarnya selamat untuk digunakan. Yang Pfizer menggunakan sebahagian sertifisan mRNA yang bukan virus yang komplit, jadi memang tak ada virus. AstraZeneca menggunakan bahan genetik virus yang telah diubah suai supaya tidak boleh membiak, dan Sinovac menggunakan virus yang mati. So ketiga-tiga vaksin telah digunakan dalam clinical trial dan nampak gaya selamat dari segi kita tidak akan mendapat jangkitan coronavirus. Jadi vaksin itu tidak akan memberikan jangkitan coronavirus. Dari segi side effect nanti kita boleh ceritakan, tapi dari segi mendapat jangkitan memang tak boleh. So that's number one. Dan bahagian soalan yang kedua is sama ada vaksin ni patut diberi ataupun, pada saya vaksin ni macam harus. Dia bukan wajib sebab alasannya adalah kebanyakan orang yang kena coronavirus kebanyakannya tidak mengalami gejala yang terlalu teruk. Maybe 5% yang mendapat stage 3, 4, 5 ya. Tapi 5% tu agak tinggi dan masalahnya kita tak tahu siapa yang akan mendapat jangkitan yang severe ya. Jadi dan kita tidak mahu kita dapat virus tu, kita tak ada masalah, tapi kita sedekahkan virus tu kepada orang-orang kesayangan kita tu, terutamanya golongan yang lebih tua ya. So then it is better that kita protect ourselves, dan jadi dengan itu kita menyelamatkan diri sendiri dan juga menyelamatkan keluarga kita dan masyarakat secara umumnya. So that's the short answer lah. Saya boleh Sikit Prof, tambah sikit Prof, kalau boleh. Golongan yang kanser ni tergolong di dalam high risk kan Prof kan? Jadi tergolong sama-sama dengan warga emas kan? Selepas daripada frontliner, kita ada high risk. Jadi kalau kata Prof harus tu macam tak berapa convincing Prof. Kenapa kita duduk di dalam golongan kedua ya? Selepas daripada frontliner ni macam penting sangat ni kan? Jadi macam mana Prof? Harus ke atas sikit dari harus? Harus plus. Belum lagi wajib. If you ask me, sebenarnya saya rasa semua orang patut divaksin. Tetapi isu vaksin ni sensitif, jadi kita tak bolehlah nak pergi rumah orang, tangkap orang, kata ni mesti buat, kalau tidak masuk penjara. So that's what I mean by harus. Tapi dia lebih tinggi daripada harus, kurang sikit daripada wajib. Ya. Tapi dari segi nak menyelamatkan masyarakat, I think memang patut diwajibkan. Ya. Sebab kita dah nampak negara-negara di mana vaksin yang telah dilakukan dengan successful macam kat US. Kalau kita tengok pada awal tahun, dia rate of infection mungkin 200,000 sehari. Sekarang ni dah turun kepada 20,000 ataupun kurang sehari. Dan saya rasa besar, sebab yang terbesar adalah kerana program vaksinasinya telah successful lepas Presiden Joe Biden naik menjadi Presiden US. Ya. So kita ada banyak example yang negara-negara di mana vaksinnya adalah successful dan kadar jangkitan sangat berkurangan. Another good example is actually Israel, ya, di mana kadar jangkitan sangat-sangat rendah.
Tapi nak kata nak kena paksa orang tu is berat sikit lah. Ya. Sangat-sangat digalakkan dan harus plus. Harus plus ya. Ada fatwa baru pula. Okey, alhamdulillah ya. Prof Fuad, terima kasih banyak atas kupasan tentang kepentingan ya dan juga keselamatan ya. Basically adalah selamat tiga-tiga vaksin yang diberikan kepada rakyat Malaysia pada hari ini ya, insya-Allah. Okey, kita beralih pula kepada panelis yang kedua, Dr. Amin Rahman. Dr. Amin dah ready? Okey, pada awal tahun dahulu ya, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri merupakan orang pertama yang sukarela. Jadi dah kata harus ya, tapi Perdana Menteri sendiri sukarela menerima vaksin ya, dan dia juga adalah Tan Sri juga adalah seorang cancer survivor, betul ya Dr. Amin? Dr. Amin kena unmute. Okay, terima kasih. Okey, dalam pada kita melihat contoh teladan daripada Perdana Menteri kita sendiri, sebelum Zoom kita pada petang ini saya telah mengumpul lebih kurang 30 soalan yang bertanyakan apakah kriteria seorang pengidap kanser, sama ada boleh ataupun adakah yang terkecuali daripada mendapat vaksin ni. Ada yang berusia muda, contohnya seperti kanser kanak-kanak ya, ada yang stage 1, 2, 3 dan 4, ada yang solid tumors, ada yang hematological cancer, ada yang dah habis rawatan, ada yang masih dalam rawatan, ada yang dah lama bebas daripada kanser ya, dan juga ada yang bertanya ya, satu soalan ni menarik juga, dia dah dapat tarikh suntikan vaksin sebab dia dah daftar lama ya doktor. Tapi baru-baru ni apabila dia dah dapat tarikh, dia telah didiagnose mendapat kanser dengan tumor maka yang tinggi, ESR yang tinggi. Jadi nak minta Dr. Amin beritahu kita apakah kriteria, ada usia yang macam mana ya, walaupun kata sekarang ni tak berikan untuk pesakit kanser kanak-kanak, tapi adakah boleh, dan juga kalau dah dalam rawatan masa bila nak ambil, perlu ke dapatkan pengesahan daripada doktor onkologi dahulu. Silakan doktor. Okey, terima kasih Dr. Aniza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Kindwork untuk menjemput saya hadir kepada atas join event hari ini yang saya rasa penuh bermakna. Dan saya pun ada special interest lah, seperti yang saya dah bagi tahu Dr. Aniza sebelum ni, saya memang ada special interest dalam kes-kes COVID-19 di kalangan pesakit kanser dan khususnya vaksin COVID-19, dan insyaAllah saya akan cuba untuk share lah maklumat-maklumat yang berkaitan vaksin COVID-19 dan pesakit-pesakit kanser. So ada beberapa isu yang kita nak bincang jugalah selain daripada vaksin COVID-19 ni. Isu pertama ialah rawatan pesakit kanser semasa pandemik COVID-19 ni. Of course semua orang pun takut, and then pesakit-pesakit kanser pun risau tentang kesihatan mereka, tentang rawatan kanser mereka sama ada perlu ditunda dan sebagainya. Itu satu. Nombor dua ialah sama ada COVID-19 tu boleh menyebabkan komplikasi di kalangan pesakit kanser, dan nombor tiga ialah vaksin COVID-19. Okay, so the first issue, biasanya rawatan untuk kanser tu sepatutnya berjalan seperti biasa, tidak sepatutnya ditunda untuk kebanyakan pesakit kanser, kecuali kalau sekiranya tidak bernasib baik dan mendapat jangkitan kuman COVID-19, dan kita akan tunda rawatan seperti kemoterapi, radioterapi, pembedahan dan sebagainya. So saya ada pengalaman seorang pesakit breast cancer saya yang dia buat kemoterapi first cycle, okay, second cycle dia dapat jangkitan COVID-19 daripada husband dia yang kerja EPF Shah Alam. Dia ada outbreak dekat EPF Shah Alam kan. So selepas kemo kedua dia mendapat COVID-19, dan kemoterapi yang subsequent cycle ketiga tu terpaksa ditunda bagi dia pulih dan dirawat. So, alhamdulillah
dirawat oleh pakar perubatan respiratory, dan selepas tu dia boleh kembali untuk continue rawatan kemoterapi dia sehingga selesai dan dia pun okey. So itu satu. Dan biasanya walaupun kita risau COVID-19 boleh menyebabkan komplikasi yang lebih teruk untuk pesakit kanser, tetapi setakat ini data tidaklah berapa ketara lah. Maksudnya saya rasa sebab ramai pesakit kanser dia akan menjaga diri kesihatan mereka, tidak keluar, social distancing, pakai mask. So tak banyak kes COVID-19 di kalangan pesakit kanser. Sebab tu kita tak nampak banyak sangat kes dan analisa, publication dan sebagainya. So itu semua baguslah. Tetapi yang kita concern tu sebab immune system pesakit kanser memang rendah sedikit disebabkan penyakit kanser, dan COVID-19 boleh menyebabkan komplikasi yang teruk. Itu yang kita risau. Tapi setakat ni alhamdulillah kita tengok pesakit kanser yang mendapat COVID-19 pun boleh dirawat sehingga sembuh COVID-19 mereka dan meneruskan rawatan kanser mereka seperti biasa. Okey, so yang ketiga tu yang soalan hangat tentang vaksin COVID-19 dan pesakit kanser. So in general memang saya strongly recommend semua pesakit kanser untuk mendapat vaksin COVID-19. Semua vaksin yang kita ada di Malaysia ni insyaAllah selamat dan berkesan. Tetapi yang ada komplikasi tu nanti saya akan bincang kemudian tentang the difference between kita dah dengar vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca, vaksin Sinovac. So ada perbezaan sedikit, nanti saya akan bincang kemudian. Tetapi memang saya recommend. Komplikasi nanti kita akan tuju kepada panelis yang lain. Tapi in general memang saya strongly recommend semua pesakit kanser, semua doktor boleh, semua boleh. Tetapi kita akan bincang tentang pengecualian, timing apa semua. So dari segi timing tu ialah kalau pesakit kanser tu sedang menjalani rawatan macam kemoterapi, radioterapi, pembedahan dan sebagainya, dan for the next macam 6 cycles ataupun 6 months, dia boleh tunggu sampai selesai habis rawatan tu. Selepas tu tunggu sebulan 2 selepas habis rawatan untuk pulih, sistem imun badan pulih dan sebagainya, dan baru register dan dapatkan vaksin tu. Itu satu kategori yang pesakit yang buat kemoterapi untuk beberapa cycle, 6 cycle, 8 cycle, 6 bulan, tunggu selepas habis dan kita recommend vaksin. Okay, yang rawatan yang kita risau tu ialah kemoterapi, ubat-ubat yang kuat ni lah, immunoterapi, radioterapi dan pembedahan. Rawatan untuk macam breast cancer, prostate cancer, hormone terapi, yang tu dibolehkan. Yang tu semasa rawatan boleh buat vaksin, boleh terima vaksin COVID-19. Okey, rawatan hormon tak ada masalah. Rawatan yang berat macam kemoterapi, immunoterapi, even targeted terapi, radioterapi dan pembedahan, kita recommend habis rawatan, tunggu sebulan 2 dan boleh teruskan dengan vaksin COVID-19. Tetapi ada juga pesakit yang menjalani rawatan yang berterusan macam maintenance untuk kanser paru-paru, maintenance kemoterapi, maintenance targeted terapi, maintenance immunoterapi, dan rawatan tu berterusan. So masa bila yang pesakit ni boleh menerima vaksin COVID-19? Pendapat peribadi saya ialah dalam kes-kes macam ni, asalkan pesakit-pesakit macam ni perlu berbincang dengan doktor pakar onkologi mereka, make sure full blood count, sel darah putih semua normal dan sebagainya, dan insyaAllah selamat untuk menerima vaksin COVID-19, tetapi perlu di-observe dengan secara rapi dan secara teliti. That means before and after vaksin tu, pesakit tu kalau boleh kena dipantau dan diperhati oleh doktor pakar untuk mengelakkan sebarang komplikasi yang tidak diingini yang akan kita bincang kemudian. Yang ni in general untuk kanser yang solid tumors macam breast cancer, colon cancer, lung cancer dan sebagainya yang memang saya rawat. Untuk hematological malignancy, yang tu rumit sikit. Untuk kanser-kanser macam kanser darah, leukemia, limfoma dan sebagainya, yang tu kalau pesakit yang selepas bone marrow transplant yang agak berat, yang tu biasa kita Persatuan Hematologi Malaysia recommend 3 bulan selepas habis rawatan. 3 hingga 6 bulan
selepas habis rawatan untuk rawatan yang berat macam bone marrow transplant dan sebagainya. Tetapi kalau rawatan yang macam kemo yang lain tu lebih kurang macam solid tumors, tapi yang tu perlu berbincang dengan pakar hematologi ataupun doktor pakar yang merawat. So pada saya, the take home message, memang saya recommend pesakit kanser untuk mendapat COVID-19 vaksin, sebab ada kemungkinan kalau pesakit kanser yang sistem imun badan yang lemah mendapat COVID-19 boleh mendapat komplikasi yang teruk. Itu satu. Dan lagi satu, ada juga kajian yang kalau pesakit kanser mendapat COVID-19, virus tu boleh tinggal dalam badan pesakit tu lama dan boleh merebak pada orang di sekeliling lebih lama. Itu salah satu kajian. Sistem imun badan lemah, so bila dapat jangkitan kuman virus tu ada dalam badan lama. So disebabkan oleh semua ni, memang saya strongly recommend untuk semua jenis kanser. Of course di Malaysia ni kita National Immunization Program hanya mengkhususkan kepada adults 18 years and above, orang dewasa 18 tahun ke atas. Di Amerika Syarikat untuk kanak-kanak umur 12 tahun hingga 18 tahun, US FDA sudah approve untuk menerima vaksin COVID-19, dan mungkin hujung tahun ni mungkin dia akan approve untuk yang lagi muda, 2 tahun ke atas. So yang tu di Amerika Syarikat, di negara barat. Di Malaysia kita belum sampai di tahap tu lagi. So memang saya strongly recommend vaksin COVID-19 untuk semua pesakit kanser. InsyaAllah selamat dan berkesan. Okey. Terima kasih kepada Dr. Amin ya. InsyaAllah berkenaan dengan side effect nanti kita akan kupas kemudian ya Dr. Amin. Terima kasih. Alright, kita beralih kepada panelis kita yang ketiga. Prof. Aisyah dah ready? Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya Prof? Ini adalah kali ketiga ya Prof ke udara bersama-sama dengan pesakit kanser dan juga pejuang kanser untuk advocate berkenaan dengan vaksin COVID dan juga kanser. Jadi inbox kami kali ini ya, walaupun dah 3 kali ni Prof, yang inbox kami dibanjiri oleh soalan favourite, iaitu berkenaan dengan kesan sampingan. Tadi Dr. Amin nak sentuh tapi kita nak pass over kat orang yang dah banyak kali disoal ni, mungkin mereka yang sama yang hadir pada forum yang lepas ya. Jadi masih ramai lagi yang percaya dengan kata-kata Mak Teh ni berkenaan dengan mudaratnya vaksin COVID. Jadi mungkin Prof sudah bersedia dengan peluru untuk menembusi hati masing-masing, atau lebih manis lagi saya sebut kunci, sudah bertemu dengan kunci untuk membuka hati penonton pada petang ini yang tertanya-tanya adakah kalau orang biasa yang sihat dan muda pun datang mengadu dalam media sosial berkenaan dengan side effect yang teruk, adakah pesakit kanser akan mendapat side effect yang lebih parah lagi? Ya, mungkin Prof boleh kupaskan di sini. Silakan Prof. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aniza. Jadi sebenarnya kalau kita imbau balik apa permasalahan utama, rasanya ramai orang takut sebab side effect, betul? So side effect ni sebenarnya apa vaksin pun, kalau you ingatlah masa you kecil-kecil dulu kan, kita buat vaksinasi untuk rubella ke kan, dan bila masa bayi pun kita buat vaksinasi juga, kita buat TB, kita buat macam-macam. Saya pun dah lupa dah, DPT, tetanus, semua tu, difteria ya. So anak-anak kita pun dah divaksinasi. So vaksinasi is nothing new lah, bukan benda baru pun. Jadi apa yang kita tahu, bila kita vaksinasi seseorang tu, dia akan membuatkan immunity badan tu terkesan. Jadi bila badan kita bereaksi dengan bahan vaksin ni, badan kita akan cuba membuatkan satu respons untuk membunuh atau mengenali bahan yang telah diinjek tu. Dan cara dia buat tu ialah dia buat immunity badan tu lah kan. Tetapi bila kita membuat satu reaksi tu, selalunya kita akan dapat side effect demam dan juga kadang-kadang kita boleh dapat ketolan-ketolan kelenjar membesar di tempat, sebab selalunya diinjak di bahu kan. Jadi kadang-kadang kita dapat kelenjar membengkak di ketiak tu juga, di kawasan berdekatan lah, ataupun di leher. So adalah juga orang-orang yang mendapat kesan gini.
Macam saya ni dah berumur jugalah. Jadi rasanya macam tak ada side effect pun. Masa saya kena inject dulu pun tak ada demam pun. Tetapi macam anak-anak buah saya yang berumur dalam 20-an memang demam. 2 hari tak bangun, kena makan Panadol hari-hari. So, Macam tak nampak berumur pun. Macam muda dah je berumur lagi. dah berumur dah. Kan? Tapi sebenarnya kita tahu bahawa respons tu individu. Setiap orang mungkin lain cara respons dengan vaksin tersebut. So mari kita tengok apakah side effect yang paling teruk sekali yang orang boleh dapat bila kita divaksinkan. So side effect yang selalu orang cerita-cerita ni adalah satu, alergi. Alergi ni masuk reaction allergic lah. So saya pun banyak alergi. So macam kata kadang-kadang kena bulu kucing pun tak boleh kan. Makan udang pun kadang rashes kan. Ramai kita macam tu. Tetapi alergi tu tak boleh membawa kepada kematian. Jadi benda tu tak membahayakan. Jadi siapa-siapa yang ada alergi jangan risau. Apa yang akan dibuat masa vaksinasi tu dia akan pantau kita selama 30 minit. So kalau kita tak ada reaksi apa-apa dia bagi kita balik macam tu. Okey. Tetapi setengah orang dia reaksi pada alergik ni terlalu kuat sampai tekanan darah dia boleh jatuh, pernafasan pun tak cukup ya. So macam tu memang orang kata sangat kritikal kan. So ada juga orang yang ada sebegini. Dia ambil mungkin sejenis antibiotik, dia dapat reaction macam ni, sangat teruk. Jadi orang-orang beginilah sebenarnya orang-orang yang harus dipantau di hospital. Dan untuk mendapat vaksin tu, doktor yang di pusat vaksinasi tu sebenarnya ada 2 layer. Ada 2 orang yang akan bertanya tau, sakit apa dulu, ada alergi apa-apa ke tak. So setiap orang akan menjalani proses yang sama. Dan pada hujung proses tu dia akan ambil kita punya persetujuan untuk vaksinasi. Jadi doktor tu pun tak nak you jadi apa-apa kan. Jadi dia akan tanya benda-benda ni. So jangan risau. Bila you pergi pusat vaksinasi dia akan tanya sekali lagi. So orang-orang yang ada alergik teruk ni kita panggil anaphylaxis. So orang-orang beginilah yang selalunya kita tak syorkan buat vaksinasi. Mungkin untuk pesakit kanser ni ada 2 jenis orang je yang memang betul-betul tak boleh nak ambil vaksinasi. Yang orang yang anaphylaxis tu. Yang lagi seorang ni orang yang ada penyakit pendarahan macam yang teruk. Macam orang hemofilia. Orang-orang ni semua perlu divaksinasi di hospital. Okey? So adalah lagi satu faktor ni yang saya rasa Dr. Amin pun ada mention tadi, iaitu faktor kurang daya imuniti badan. Sebenarnya bila kita punya daya imuniti kurang, bila kita vaksin, kita tak boleh mendapat reaksi yang optimal. Maksudnya kita buang-buang je lah vaksin tapi kita punya immune response tak ada kan. So sebenarnya that's why untuk pesakit-pesakit kanser, dia merupakan satu benda yang doktor akan tanya, adakah anda menjalani rawatan aktif? Masih menjalani rawatan apa-apa tak sekarang ni? So kalau kita tengok rawatan pesakit-pesakit kita yang tidak menjejaskan imuniti adalah seperti macam Dr. Amin, Dr. Fuad cakap tadi, macam tamoxifen, ubat hormon untuk orang-orang kanser prostat, kanser payudara, ubat-ubat hormon yang pelbagai tu tidak menjejaskan imuniti badan kita. Jadi untuk ada yang tanya dah makan ubat 8 tahun semua tu boleh, anda boleh pergi buat vaksinasi. Okey? Alright. Tapi ada juga ubat-ubat yang kita sedang melalui rawatan yang mengurangkan daya imuniti badan kita, macam kemoterapi. Jadi macam Dr. Amin kata tadi, untuk anda yang mengalami, yang terpaksa membuat kemoterapi, perlulah berbincang dengan doktor onkologi anda supaya bila diberi vaksin tu, kita punya badan dalam keadaan yang optimal, boleh membuatkan satu reaksi imuniti yang bagus supaya taklah terbuang vaksin tu. Faham tak? So maksudnya dia bukanlah sebab orang tu imuniti rendah tak boleh vaksin. Boleh, siapa pun boleh vaksin. In fact kalau orang-orang yang macam orang-orang yang memang mengalami rawatan selama-lamanya tu, seelok-eloknya berjumpa doktor mereka, tengok dia punya tahap imuniti yang terbaik yang boleh dicapai dan buat imuniti tersebut juga. So masa pada kalau anda semua nak dengar, sebab saya bukan pakar hematologis, tapi adalah kita buat perbincangan kan, dalam video-video YouTube boleh cari, tapi apa yang dibincangkan, even orang yang imuniti dia rendah, bila divaksinasi dia boleh juga merespon sedikit.
walaupun tak kuat, ada responsnya juga. So untuk perkara dalam keadaan kita pandemik yang agak teruk masa sekarang ni, kita rasanya seelok-eloknya semua pesakit walaupun mereka menjalani kemo semua perlu divaksinasi. Okay? And then that macam walaupun kadang-kadang orang yang imuniti rendah sebabkan rawatan ni kita tak dapat vaksinasi dengan cepat, orang sekelilingnya yang seelok-eloknya dapat vaksinasi tu. Sebab sebenarnya kita bila kita sihat, kita vaksinasi diri, kita boleh lindungi orang yang tidak ada immunity tu. Sebab kita kurang risiko mendapat COVID, jadi kita kurang menghantar COVID tu kepada sedekah tadi. Prof cakap sedekah. Okey, Prof Aisyah, ada dua soalan di sini. Tadi Prof kata berkenaan dengan bengkak kelenjar ya. Jadi kalau misalnya ada yang dah buat double mastek, kanan dah mastek, kiri pun dah mastek, cucuk kat mana? Okay, so dia sebenarnya boleh cucuk di mana-mana muscle lah, mana-mana kita ada otot tu, itu boleh digunakan. So macam kalau kita ingat masa kita kecil-kecil dulu, ada yang di peha, ada yang di punggung kan. Mana-mana ada muscle boleh inject. Okay. Tetapi senangnya di tangan. Tapi bila kita sudah pun mengalami kanser, kadang-kadang bila ada bengkakan kelenjar tu kita rasa confused, betul tak? Kita confused, takut bila kita jumpa doktor pun confused, nak kena tunggu, nak kena scan, nak kena buat ni dengan tu. Jadi kita syorkan kalau boleh, kalau ada dua-dua belah tu, mungkin elok dicucuk di peha atau di punggung. Okay? Alright. Jadi maksudnya prosedur imaging semasa dalam tempoh vaksin itu perlu delay ke macam mana? Okey, sebenarnya tak ada masalah sebenarnya nak buat imaging tu, tapi macam kata breast cancer patient kan, kita buat macam pemeriksaan berkala, maksudnya orang tu sihat je, tak ada apa-apa, tapi tiap-tiap tahun dia kena buat mammogram. Okey, sebab masalah bengkakan kelenjar ni, dia boleh membuatkan keadaan tu menjadi terlalu confusing. So maksudnya macam kata you vaksin hari ni, minggu depan you ada screening mammogram, you buat tiba-tiba doktor yang radiologist tu, kenapa kelenjar dekat ketiak ni bengkak? So that is why kita kalau boleh, kita buat mammogram tu sebelum vaksinasi, sebelum ataupun kita tunggu 6 minggu sekurang-kurangnya, 4 hingga 6 minggu lepas vaksinasi tu untuk membuat mammogram. Tetapi kan kalau kita katalah kita ada ketulan baru, kita tak tahu benda ni apa, tapi tengok alah vaksin baru buat semalam, boleh ke kita buat imaging? Jawapan dia boleh. Maksudnya walaupun you baru divaksinasi dan macam ada risau kan, ada benda baru, kita perlu check benda tu. So boleh buat, nanti doktor bahagian radiologi tu kena tahu bila kita buat imunisasi tu. Jadi sebab dia pun boleh nampak cara kelenjar tu membengkak, ada yang jenis suspicious, ada yang jenis tak merisaukan. Tapi maksudnya doktor tu kena tahu bila kita divaksinasi. Okey, ramai yang risau ni, ada tips yang berguna tak untuk elak daripada side effect lepas vaksin? Oh, okey, banyak orang cakap makan Panadol kan? Tapi banyak yang keluar dekat social media ni makan Panadol sebelum vaksinasi. Saya rasa tak good idea sangat lah. Tak elok lah begitu. Sebab bila kita makan Panadol, kita akan kurangkan respons imuniti badan kita. So eloklah kita makan selepas vaksinasi tu. So sekiranya anda demam lepas vaksinasi, barulah makan Panadol. Sebenarnya dia tak sakit pun. Saya tak tahulah. Mungkin Dr. Aniza pun dah inject kan? Alhamdulillah tak sakit, betul. Tak sakit, kan? Tak sakit. Sebab jarum tu, jarum yang halus, paling halus lah. Kalau ada siapa-siapa yang pernah inject insulin, dia kecil macam tu. Sebenarnya first dose tu tak rasa sangat. Second dose tu mungkin ada rasa sikit, tapi sebenarnya dia tak sakit sangat. Okay. Terima kasih daripada Prof Aisyah ya. Alhamdulillah kita telah mendengar penerangan dan harapnya lepas ni tak ada lagi yang percaya dengan Mak Teh ya, cerita 50 orang misi mendapat side effect yang teruk hingga menyebabkan kematian. Jadi tak ada lagi ya Prof, setakat ni orang masuk hospital disebabkan udah vaksin. I rasa banyak orang dengar yang sebab ada trombosis tu lah, yang pembekuan darah tu. Jadi banyak orang risau, alamak, sebab di negara seperti UK, mereka pun disebabkan side effect ni, diorang mengubah cara mereka memberi vaksin.
So for example yang AZ tu dia syorkan wanita pula, sesiapa berumur kurang daripada 40 boleh memilih vaksin lain selain daripada AZ sebab dia punya risiko bengkak darah beku tu tinggi sedikit. Okey, tapi kalau kita tengok apakah risiko yang tinggi sedikit tu, sebenarnya risiko tu lebih rendah daripada risiko untuk mendapat COVID yang teruk. Kan? Faham tak? Maksudnya kan dia punya risiko untuk dapat COVID teruk tu lagi tinggi daripada yang dapat beku tu. Tapi orang di sana kan dia sangat detail kan, dia sangat macam sebab dia ada pilihan. Yang penting dia orang ada pilihan sebab dia orang telah buat vaksinasi ni dah lama. Tapi macam kita tak ada pilihan. Lagi-lagi dia punya side effect tu lagi rendah daripada risiko yang teruk daripada lagi rendah daripada risiko mendapat kanser mendapat COVID yang teruk. So macam kita give nilai macam kalau kata serious harm due to side effect of vaksin, kalau orang yang dah berumur 55 ke atas ni dia punya efek tu 4 in a million, 4 dalam sejuta. 4 dalam sejuta, betul. Kalau orang nak mati akibat COVID-19, jangan cakap mati kan, meninggal akibat ni, dia dalam 800 dalam sejuta. So kalau kita bezakan 4 dalam sejuta, 800 dalam sejuta, so kita tahulah risiko COVID yang teruk tu lebih tinggi. Dengan itu, kita sebagai seorang individu boleh membuat keputusan yang bernas dan bagus untuk memilih vaksinasi tu. Sebab dia punya risiko lebih rendah daripada keterukan daripada COVID yang teruk. Jadi kita kena fikir begitulah. Baik, jadi saya rumuskan dekat sini, kalau allergic biasa boleh. Ya, kecuali anaphylaxis, betul Prof ya. Anaphylaxis ni kalau diringkaskan yang sampai tekanan darah jadi rendah ya, untuk apa-apa jenis ubat sekalipun ya Prof. Antibiotik ke ubat tahan sakit ke ya, kalau misalnya mereka pernah ada. Ya, bukanlah semua orang yang anaphylaxis tak boleh membuat vaksin. Dia kena berjumpa pada pakar dia. So orang-orang begini akan divaksinasi di hospital, bukan di pusat komuniti. Okey, baik Prof. Terima kasih. Alhamdulillah, kita boleh pergi ke pusingan yang kedua pula ya. Prof Fuad dah ready? Kita nak tanya sekali lagi dengan Prof Fuad ya. Tadi dah disentuh berkenaan dengan imuniti rendah. Ya, semua orang takut ni ya. Dah buat kemo ya, ditambah pula dengan rawatan cytotoxic drugs ya, dah ada yang targeted therapy. Jadi dikatakan ramai pesakit kanser ni terkecuali disebabkan oleh immunosuppressive drugs. Jadi vaksin COVID-19 ni memerlukan immunity. Kita perlu develop immunity untuk melawan virus tu sendiri. Macam mana ya, bagaimana seorang pesakit kanser tu nak tahu badan dia dah bersedia ke dari segi immunity ni untuk menerima vaksin? Jadi ada ke apa-apa kaedah Prof untuk kita tahu kita ni cukup ke immunity kita? Boleh ukur tak antibody kita ni banyak macam mana? Contohnya seperti blood count ya, white cell ke ya. Jadi mungkin Prof boleh terangkan. Silakan Prof. Okay, terima kasih. So dari segi immunity, kita dalam keadaan biasa kita tak ada ujian yang khusus nak menunjukkan sama ada sel darah tu berfungsi ataupun tidak. Jadi kita rely kepada jumlah sel darah putih. Darah putih ni yang menjaga immunity kita. So kita tengok jumlah sel darah putih sama ada ia berada di tahap normal ataupun terlalu rendah. Berapa rendah tu Prof? Rendah depends on your lab, tetapi secara amnya lebih kurang 4,000 per desiliter ya, 4,000 sel per desiliter. Dalam kalau kita bagi kemoterapi yang lazim seperti untuk kanser payudara, kanser paru-paru, sel darah putih kita akan drop sehingga 1,000 lebih ataupun lebih rendah daripada itu. So disebabkan oleh fenomena ini di mana immunity kita dah rendah, kita tak galakkan membuat vaksinasi semasa menjalani kemoterapi. Number satu is because kita takut responnya tak cukup, jadi vaksin tu membazir. Tetapi kalau membazir pun kita boleh bagi third dose. Pada saya no big issue. Third dose Prof? Kalau perlu, already talking about booster dose ya for next round.
But pada saya yang lebih penting is kalau you are on chemo dan you divaksinasi tiba-tiba demam. Yang ni yang kita paling takut masa kemoterapi. Kalau dah demam, kita terpaksa treat as emergency, masuk hospital, masuk antibiotik. So I think that's a bigger complication. Mungkin demam tu disebabkan oleh vaksin, tetapi oncologist terpaksa go on macam crisis mode lah, masuk ward and bagi antibiotik, treat as emergency lah, febrile neutropenia. So saya rasa dari segi guideline, kalau kita baca guideline daripada KKM, dia menyatakan imunisasi itu boleh dibincang dengan pakar onkologi, tetapi secara amnya direkomend lebih daripada 3 bulan selepas last dose of especially chemotherapy. Hormon dan rawatan lain kurang efeknya kepada immunity dan mungkin boleh menerima vaksin pada masa menerima rawatan. Maksudnya kena habiskan dulu semua cycle kemoterapi, 3 bulan tu baru boleh. Yes, so for chemo I strongly recommend sebab masa kita buat chemo, yang onkologis paling takut kalau demam. So you ada demam dan sel darah putih tu rendah, we treat as emergency. Yeah, so and then tengok-tengok disebabkan oleh vaksin. Then for nothing masuk ward, kena ambil darah, kena bagi antibiotik and so on. So that would be my recommendation. I think kita follow the guideline. Then as Aisyah mentioned kan, kebanyakan pesakit kanser ni dia akan duduk di rumah dan kebanyakan orang akan memakai mask. Jadi insyaAllah risiko infection dari COVID menjadi rendah. So you can afford to wait. Ya. Okay, jadi maksudnya walaupun dalam rawatan yang lain, contohnya macam radioterapi boleh ya? Radioterapi saya rasa tak menjejaskan immunity sangat. Jadi my patient I rasa boleh. Ya. Targeted therapy? Targeted therapy seperti untuk lung cancer ya, pakai ubat-ubat seperti Iressa, Tagrisso, yang tu pun tak banyak efek kepada immunity dan saya rasa boleh. Ya, again kena tengok the bigger picture. Risiko dari COVID adalah jauh lebih tinggi daripada risiko daripada possible interaction antara ubat dan vaksin. Okay, ada baru-baru ni ya viral di media sosial tentang cara persediaan meningkatkan imun sistem oleh pengamal perubatan holistik ya Prof. Mencadangkan antioksidan, vitamin B, herbal, glutathione ya. Adakah Prof bersetuju ataupun Prof ada pendapat sendiri macam mana untuk bersedia sikit kanser ni? Takut ya Prof nak buat vaksin ya, takut imun sistem kita tak cukup untuk kita menghadapi vaksin ni. Dan ada soalan lagi, berapa lamakah vaksin bertahan dalam badan? Macam Prof kata tadi kena buat third dose, semua orang dah freak out ni Prof. We don't know, that means maybe 1 year's time kita tengok alamak jadi macam vaksin untuk pneumonia, kena buat yearly. Banyak yang kita tak tahu. Tapi dari segi nak meningkatkan immunity ni, yang ni before COVID pun dah banyak orang advocate macam-macam lah yang cengkih. Pada saya dia tak ada bukti yang khusus, so I think kalau your blood count dah normal, insyaAllah dia normal lah tu ya. Dan dari segi takut sebab immunity tak cukup, you kena fikir macam Prof Aisyah kata kan, the risk daripada COVID tu jauh lebih tinggi. The risk of let's say masuk hospital from COVID is maybe 5%. 5/100. Kalau risk of dapat severe side effect 5/1,000,000. Macam dia selalu kata, in life there's no free lunch. So nothing yang tak ada side effect ataupun tak ada risiko langsung. Tapi demi waiting tu jauh lebih manfaat vaksin tu jauh lebih banyak daripada any risk daripada vaksin tu. Okey Prof, ada yang berkatakan dia dah stage 4, dia dalam rawatan seiring dengan rawatan SGVA untuk tulang dia. Jadi boleh ambil vaksin Prof? So apart from chemotherapy, banyak rawatan yang kita buat ya, tamoxifen, rawatan hormon, rawatan untuk menguatkan tulang, Xgeva, Zometa dan sebagainya. Yang ni semua okey, dia tidak affect our immune system. So saya galakkan sangat sebab if you are stage 4, you are in general in the high risk group. So vaksin risk tak banyak, so you are in the high risk group, nak mendapat komplikasi, better buat vaccination. So sekarang ni harus ke macam mana Prof? Itulah harus plus. Kita tak boleh kata wajib, because this is still the
person's life. Again, kita bukan satu negara yang diktator ke, yang nak tangkap orang and paksa ikat. Tapi Prof sangat advocate lah untuk stage 4, high risk. Perlu ambil Prof ya. Harus kena murnikan sedikit ya. Harus plus. Okay. Jadi bertahan berapa lama tadi Prof? Immunity, right now we don't know. Tapi long term Pfizer punya result came out November dan update dia nampak gaya bertahan juga. Dia punya immunity number 1 is at least for 6 months. Setahun kita tak ada data lagi dan dia macam ada efek dengan varian-varian. Dia punya efek dengan varian yang corona tu ada yang just as effective, ada yang mungkin kurang efektif. Okay, ada pilihan vaksin ke untuk orang yang imun rendah ni? Boleh pilih-pilih ke terima saja? Okay, right now kan dari segi logistik, Pfizer tu yang paling susah sebab dia kena cold chain. So dia selalu kata the best vaccine is the one that you can get now. So pada saya sangat praktikal, unless you ada strong contraindication seperti trombosis dan sebagainya, ambil apa-apa yang boleh tersedia ada, ya. Even though dia kata Sinovac tu kurang efektif and so on, I think dia punya perbezaannya taklah terlalu ketara sangat. Okay, terima kasih Prof. Alhamdulillah. Okay, kita beralih juga kepada Dr. Amin. Dah ready for your next question? Okay, ramai pesakit kita dah mendapat atau download sendiri assessment form pre-vaccination, orang penilaian pre-vaksinasi atau sebelum vaksin, terutama sekali pesakit-pesakit kanser yang ada comorbidities, contohnya seperti diabetes, darah tinggi, alahan macam tadi Dr. Aisyah cakap tentang alahan kepada ubat-ubatan. Jadi berapakah jarak antara pengambilan ubat-ubatan lain selain daripada ubat kanser ni boleh untuk ambil vaksin kalau ada contohnya seperti pesakit yang mengambil antituberkulosis ataupun suntikan steroid untuk prosedur ortopedik tak berkaitan langsung dengan kanser ni bolehkah Dr. Amin terangkan? Silakan Doktor. Okey, terima kasih Dr. Anis. Okay, anyway, so kita recap dari segi anaphylaxis tu semua, walaupun kita mengambil history anaphylaxis daripada pesakit, tetapi kita tak boleh nak predict siapa yang akan dapat allergic pada vaksin tu. So pada saya, insyaAllah vaksin COVID-19 ni semua selamat dan berkesan, tak kira apa brand, tetapi dari segi allergic tu kita tak boleh nak predict. Ada setengah pesakit tu macam even doktor di KPJ Damansara dia mempunyai banyak allergic history pada macam-macam ubat, tapi dia mengambil vaksin COVID-19 yang Pfizer tak ada masalah, tak ada apa-apa reaksi. So yang tu kita tak boleh nak predict. So sesiapa yang ada masalah kesihatan, macam saya recommend tadi, pesakit kanser yang on chemotherapy, pesakit-pesakit yang ada autoimmune disease, yang ada multiple allergic punya history, patut dibuat di hospital, tetapi jangan ditangguhkan. Seperti macam rawatan kemoterapi pun yang guideline yang mengatakan 3 bulan tu ialah guideline, tetapi guideline tu pun ada sebut berbincang dengan doktor pakar onkologi kalau boleh dapatkan awal. Dan even semasa rawatan pun ada kajian daripada negara luar, semasa rawatan membuat rawatan vaksin COVID-19 berkesan dan selamat, walaupun respons pada vaksin tu kurang sedikit berbanding dengan population yang normal. So yang tu kita tak perlu risau. Kita nak dapatkan herd immunity, kita nak dapat 70-80% rakyat Malaysia mendapat vaksin. So tak perlu risau dari segi kurang respons ke, terlebih respons ke, beza antara vaksin dan sebagainya. So ramai mungkin yang boleh dapat vaksin lagi bagus dan secepat mungkin, tetapi kita nak buat cara yang selamat. So pesakit-pesakit yang risiko tinggi, yang saya cakap tadi, saya highly recommend semua pesakit kanser mendapat vaksin, tetapi yang ada masalah tu perlu dibincang secara khusus dengan doktor pakar. Ada yang highly recommend. Ada Prof Fuad dia guna harus plus. Saya highly recommend untuk semua pesakit kanser. Dan jangan nak risau pasal misinformation dalam social media.
So ini masalah yang besar. Sama juga dengan masalah kanser ni di Malaysia. Kalau kita tengok statistik dulu dan sekarang, semakin ramai pesakit kanser seperti breast cancer present at a later stage. So kita semakin ke belakang. Dan saya attribute that to the misinformation dalam social media. Banyak, minta maaf, banyak maklumat-maklumat yang salah yang boleh dapat dekat social media yang telah memesongkan pesakit-pesakit kita kepada rawatan-rawatan alternatif yang minta maaf kurang berkesan dan menyebabkan banyak masalah kepada doktor-doktor di hospital. Okay? So banyak misinformation di social media, jangan dipercaya, jangan percaya. Kalau nak dapatkan maklumat daripada website yang yang boleh dipercayai di universiti, di dalam negeri, luar negara dan sebagainya. So social media tu banyak maklumat yang perlu ditapis dan dicek dengan doktor. So anyway, disebabkan oleh misinformation ni jugalah ramai orang Malaysia ni takut untuk mengambil vaksin. So vaksin ni insyaAllah selamat. Macam kita cakap, kita dah guna vaksin ni dah berapa lama dah untuk kanak-kanak. Sekarang ni yang bezanya ialah kita buat mass vaccination program untuk negara Malaysia. First time dalam sejarah Malaysia. Sebab itulah and first time juga kita ada social media yang mengkomplikasikan keadaan sekarang ni, yang menyebabkan orang ramai takut nak dapat vaksin, orang kanser takut dan sebagainya. It's such a big issue. Sebenarnya it's not a big issue. Semua orang, kalau kita tak paksa, kita highly recommend. Siapa yang nak, insyaAllah okay, selamat. Kalau tak nak, then kita kena buat cara macam social distancing, masking dan sebagainya. Tapi masalahnya kalau semua orang pun buat social distancing, masking, tak ada orang yang buat vaksin, itu pun masalah juga. So kita tak nak macam tu. Tapi kita tak nak juga orang yang discourage orang Malaysia tak buat vaksin. Itu kita tak nak. Yang tu pun kerajaan tak boleh terima, itu menyebabkan masalah. So kita nak kembali kepada tanpa PKP Dr. Amin, cepat-cepat boleh pergi balik kampung. Kita nak buka ekonomi, kita nak buka ekonomi kita. Berapa ramai pekerja yang hilang kerja, berapa budak-budak sekolah tak dapat pergi sekolah, budak-budak universiti, tourism, our economy dan sebagainya, semua affected because of this. So kalau semakin ramai orang mendapat vaksin, insyaAllah kita boleh dapat herd immunity dan slowly kita boleh buka ekonomi dalam negara dan slowly ke luar negara pun. Dan kita boleh exit daripada pandemik ni. Inilah salah satu cara, kira satu-satunya cara selain daripada berdoa kepada Allah SWT untuk kita exit dari pandemik ni supaya kita boleh kembali kepada hidup normal. Tetapi COVID-19 ni mungkin akan bersama kita untuk masa yang lama. So kita mungkin perlu biasa dengan the new normal. Tetapi dengan dengan vaksin COVID-19, dengan cara-cara yang lain untuk mengelakkan penyakit ini, insyaAllah kita boleh exit. Kita nak buat untuk satu negara dan satu dunia. So kita perlu kerjasama semua orang lah untuk mendapatkan vaksin COVID-19. So yang tu saya harap saya dah bincang pasal allergic. Allergic tu kita tak dapat nak predict siapa yang dapat, dan saya boleh tengok dari segi yang setakat mana pesakit yang orang yang dapat vaksin ni, ramai pesakit yang muda yang mendapat side effect. Orang yang tua, makcik-makcik di kampung yang pakai wheelchair, lepas vaksin tu terus boleh berdiri daripada wheelchair tu. Tapi orang muda lah yang komplain, sakit lah, demam lah, blood clot lah, apa semua. Itu satu, mungkin penyakit ni dan vaksin ni menyebabkan masalah kepada orang muda. Tapi saya rasa terlampau banyak maklumat, information daripada social media ni di kalangan orang muda menyebabkan dia orang pun risau. So psikologi dia pun dah macam lepas vaksin saja banyak kesan sampingan. Makcik-makcik di kampung yang tak pandai social media ni, cucuk saja balik, tak ada masalah. So orang-orang muda ni terlampau banyak maklumat. Itu pun lagi satu masalah juga saya rasa. Okay, so terlampau banyak maklumat pun tak berapa bagus lah dalam menangani masalah ni. Kita kena ada maklumat tetapi yang berpatutan dan cukup untuk kita buat decision untuk sama ada buat vaksin ke tidak, digalakkan, tak dipaksa, then that's it, end of story. Kalau buat, insyaAllah selamat dan berkesan. Kalau tak nak buat, then tanggung sendiri.
Itu dari segi allergic tu kita tak boleh predict. Siapa yang ada very strong allergic history, saya recommend buat di hospital, dipantau oleh doktor pakar dan sebagainya. So coming back to the thrombosis, blood clot. So yang ni masalah baru yang biasa kita dengar dengan vaksin macam AstraZeneca, dan to cut the story short, kalau guideline daripada UK, England, diorang tak membenarkan orang muda less than 40 years old untuk mendapat vaksin AstraZeneca. So saya nak just quote this one. Siapa-siapa yang ada macam, saya ada pesakit lung cancer yang ada blood clot di kaki, DVT. Sekarang memang ongoing treatment, ongoing DVT, blood clot di kaki. Saya tak benarkan dia dapat vaksin AstraZeneca walaupun umur dia berumur. Saya suruh dia cuba dapatkan vaksin Sinovac atau Pfizer. Okay. Dan so according to the UK guideline, less than 40 tak digalakkan atau tak dibenarkan ambil AstraZeneca, cuba dapatkan vaksin lain. Di Malaysia kita tidak menggunakan this guideline, tapi saya nak sebut ni saja untuk pengetahuan awam supaya kalau siapa-siapa yang ada masalah ni ataupun less than 40 yang boleh dapat vaksin lain, silakan. Kalau tak dapat dan kalau dah delay sangat, dan insya-Allah risiko ni pun rendah juga, macam Prof Aisyah cakap, dia berapa 5 ke 10 in a million, that kind of thing. So itu pun kalau dah dapat blood clot tu, okay, blood clot yang kita risau tu ialah macam blood clot di bahagian otak. So dia boleh present, so kita kena educate ourselves, kita kena didik diri, dapatkan maklumat. Lepas tu kesan sampingan vaksin tu biasanya dia macam demam sedikit, sakit di tempat injection, sakit kepala sedikit. Tetapi kalau lepas 4-5 hari sakit kepala yang berpanjangan ataupun ada blood clot di kaki, bengkak kaki, sesak nafas, terus berjumpa dengan doktor. Kalau boleh doktor pakar. 5 hari ya doktor ya? Sorry? 5 hari ya? 4 ke 5 hari yang headache tu. Sakit kepala tu yang kalau blood clot di bahagian kepala dipanggil cerebral venous sinus thrombosis. Okay, blood clot di kepala yang eventually boleh menyebabkan stroke dan kematian in rare cases. Yang tu cuba lihat, tengok simptom dan terus berjumpa doktor, jangan just makan Panadol saja. So Panadol boleh tapi kena berpatutan. Dan lagi satu, kalau ada yang bertanya tentang aspirin dan painkiller yang lain, saya tak recommend. Just stick to Panadol. Aspirin, Voltaren, Ponstan tu semua saya tak galakkan untuk diambil selepas vaksin COVID-19. Mungkin ada interaksi dengan vaksin tersebut ataupun dengan COVID-19. Okay, so kita educate ourselves. Kalau ada masalah apa-apa, terus jumpa doktor. Dan blood clot ni pun boleh dirawat, tapi perlu dirawat di hospital yang pakar. Okay, so kita boleh juga for less than 40 boleh juga mengambil vaksin AstraZeneca, tetapi perlu diperhatikan secara khusus. So selain daripada itu, memang itulah kita saya rasa saya memang berbesar hati dan berbangga lah dengan Can Work ni untuk membuat kerja-kerja di social media ni untuk memberikan kesedaran tentang pesakit kanser kita, tentang masalah COVID-19, masalah dengan vaksin COVID-19, untuk perbetulkan semua misinformation yang kita dah dapat selama lebih setahun ni tentang COVID-19 dan vaksin. Okay, tapi sebenarnya ada satu soalan dekat sini ya. Kalau kata tadi berkenaan dengan AZ. Jadi kalau kata first dose dah dapat AZ, kan dah dapat AstraZeneca, suddenly second dose tu kita nak tukar pada yang lain, boleh ke? Seperti di Kanada, diorang ada shortage AstraZeneca, jadi lepas 12 minggu dia kata beri pilihan untuk memilih brand lain yang available dalam market. Okay, so vaksin program di Malaysia ni dikawal ketat oleh Kementerian Sains Teknologi dan Kementerian Kesihatan. So kita tak diberi peluang untuk memilih vaksin. Vaksin yang kita ada Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac dari China. So kalau dah dapat first dose vaksin AstraZeneca, memang besar kemungkinan tidak boleh tukar kepada brand yang lain. Tetapi saya ada pengalaman seorang pesakit saya, kanser paru-paru, yang mengambil ubat Iressa, targeted therapy. Dia pun sebenarnya ada allergic history pada Iressa tu. Dia mengambil Iressa tu bertahun-tahun, selama 5, 6, 7 tahun, tapi lepas tu dapat
allergic pada ubat Iressa, tapi dirawat dan okay, back on Iressa. Bila dia dapat first dose Pfizer, dia dapat very bad allergic history, allergic pada Pfizer vaksin. Okay, kulit, ruam dan sebagainya. Umur dia dah berumur dah lah, 60 plus, almost 70. So lepas tu terus doktor Kementerian Kesihatan cakap tak boleh buat second dose, terus cancel. Okay, just one dose is enough. And okay, satu dose saja. Kita pun tahu lepas first dose ada certain percentage of coverage, 50 hingga up to 80% coverage with Pfizer vaccine. After second dose, 2 weeks after second dose dapat 90 to 95% protection from COVID-19. So even dapat satu dos pun insyaAllah dah cukup. Mungkin percentage dia lain untuk AstraZeneca, Sinovac, tetapi in general lepas satu dos pun dah ada protection. So di Malaysia memang kita susah nak pilih, nak tukar dan sebagainya. Sebab program tu memang dikawal ketat oleh Kementerian Sains dan Teknologi dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, so, kita terima saja ya, Dr. Amin. Terima saja. And the thing about lagi satu yang misinformation di social media ialah lepas vaksin COVID-19 dapat juga COVID-19. Apa ni? In fact, saya boleh tengok kan, kalau perempuan, tuan-tuan boleh ingat tahun lepas kan, macam-macam orang cakap pasal Pfizer vaksin, mRNA tak bagus, Bill Gates nak monitor penduduk di seluruh dunia, letak shilling coin boleh lekat dekat bahu tempat injection, orang boleh monitor. Tapi sekarang ni semua orang berpusu-pusu nak dapat Pfizer vaksin sebab yang paling bagus AstraZeneca, ataupun apa-apa vaksin pun boleh lah. Bila kita tengok kes dah 5,000, 10,000, semua vaksin pun boleh. Tapi tahun lepas macam-macam cerita pasal kesan sampingan, pasal dan sebagainya. So this social media thing is memang masalah besar yang merumitkan kita untuk menyelesaikan masalah ni. Dia tak membantu langsung, minta maaf nak cakap. Sebab tu NGO macam CanWork perlu buat kesedaran tentang ini, dan insyaAllah saya pun sanggup untuk spend more time in the future untuk kita usahakan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat in general and specifically cancer patients and their caregivers tentang kepentingan vaksin COVID-19 ni untuk kita insyaAllah menyelesaikan masalah ni. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Amin. Alhamdulillah. Jadi kita beralih pula kepada panelis yang ketiga, Prof. Aisyah dah bersedia? Okay, InsyaAllah ya, kita akan bertanyakan tentang satu topik yang tak sempat kita bincangkan secara detail dan mendalam di dalam dua forum yang sebelum ni dengan TAC, iaitu keperluan memvaksin caregiver ataupun penjaga kepada pesakit kanser ya, Prof. Contohnya seperti parents. Dalam pandemik ni pun kita tahu. Di echo pula parents kepada pesakit kanser kanak-kanak ataupun penjaga kepada pesakit hematologi, pesakit stage 4 terminal yang terlantar ya. Jadi patient tu sendiri terdedah disebabkan oleh caregiver. Caregiver ni boleh keluar, beli makanan kan, membeli keperluan ya, keluar masuk rumah. Jadi kumpulan penjaga atau kumpulan caregiver ni tidak dipandang penting, memandangkan mereka semua adalah orang dewasa yang sihat ya, Prof. Jadi tidak diletakkan di dalam kategori utama atau keutamaan untuk menerima vaksin ini. Jadi apa komen Prof dan bagaimanakah ya pakar-pakar onkologi, pakar-pakar pembedahan dan perubatan dan juga kami di CanWork sebagai NGO boleh membantu kumpulan penjaga ataupun caregiver ini? Silakan Prof. Ya, okey. Terima kasih Dr. Niza. Memang kami masa mula-mula pun masa kita tulis surat kepada STAR untuk meminta supaya pesakit kanser dimasukkan dalam fasa 2. So kalau you perasan kan masa mula-mula dulu ada keluar infografik kan dekat Facebook semua, tapi dia kata pesakit yang mengalami penyakit rentan kan, tetapi dia tak mention pun sakit kanser kan. Jadi kita pun tulislah ke STAR dan kita juga mention lah sebenarnya caregiver ni penting macam apa Dr. Haniza kata, lagi-lagi untuk pesakit-pesakit yang akan mengalami
keadaan imuniti yang rendah pada semua masa. Maksudnya penyakit tu sendiri menyebabkan imuniti mereka rendah. Ini untuk pesakit-pesakit kanser hematologi dan juga mereka yang melakukan rawatan berpanjangan lah sebab kansernya agak dah melarat kan. Okey, so apakah cara yang kita boleh buat? Sebenarnya memanglah kita kan kalau kita tengok dekat negeri Malaysia ni, kita banyak persatuan-persatuan NGO yang banyak membuat benda sendiri. Kita tak boleh tunggu orang suruh bagi tahu kita sebenarnya. Kita sendiri kena tahu apakah keperluan kita dan kita perlu kena voice out ataupun menghantar surat atau bertanyakan kepada pihak Kementerian Kesihatan. Saya rasa pihak kementerian sangat-sangat responsif tau. Sebab bila kita buat apa-apa, dia respon cepat. In fact, ada satu masa tu kita ingin bertanya tentang orang-orang yang ada appointment. Sebab semua orang takut dia kena pergi polis, balai polis nak dapat surat untuk dapat permit polis kan. Sebenarnya tak payahlah sebab kita dah ada kad appointment. Jadi kita cepat-cepat hantar surat ke Kementerian Pertahanan dan dia cepat-cepat. Pada petang tu juga alhamdulillah melalui network kita dengan Kementerian Kesihatan kita dapat jawapan. So mungkin bahagian caregiver ni bukan kita sahaja sebenarnya, bukan pesakit kanser sahaja. Seperti tempat-tempat orang tua, penjagaan orang tua, tempat-tempat begitu pun memerlukan carer ataupun pekerja yang menjaga pesakit-pesakit ni untuk divaksinkan dahulu. So mungkin apa yang kita perlu buat, kita perlu syorkan kepada CSO ni ataupun NGO ni boleh bersatu menghantar satu surat untuk meminta pihak kerajaan untuk melihat grup begini. Okey, kita boleh buat begitu. Kita boleh hantar surat dan kita boleh bertanya kepada pihak berkuasa, boleh tak diutamakan penjaga-penjaga ni. Maksudnya kita boleh buat lah. Anytime, I think it's just a matter of someone wanting to do it. Itu je. Kita boleh sebenarnya di negara kita. Okey. Lagi satu, kalau kita tengok banyak NGO membuat benda-benda sendiri. Kan macam National Cancer Society sekarang dia dengan MyWatch sedang berusaha untuk mendapatkan satu cara untuk memvaksinasikan orang-orang di rumah. Kan? So sekiranya ada orang-orang di sini yang memerlukan informasi yang lebih lanjut, mungkin Puan Aida boleh majukanlah informasi tersebut di mana pihak National Cancer Society dan MyWatch, saya tak ingatlah MyWatch tu apa, tapi rasa dia satu NGO wanita juga kalau tak salah saya, dan mereka ni boleh membuatkan satu macam logistik untuk membantu orang-orang yang tak dapat ke pusat vaksinasi. Mereka perlu divaksinasi di rumah. Okay, so I think that is another thing lah yang boleh buat. Lagi satu kan Dr. Anizah, saya lupa nak cerita tadi sebab kita selalu cerita tentang rawatan kanser seperti rawatan onkologi, tetapi ramai orang nak bertanya tentang rawatan pembedahan. Ya, betul. Tanya kan, pembedahan dengan vaksinasi ni dia tak ada apa-apa masalah sangat. Cuma sebab macam Prof. Fuad kata tadi, bila kita buat vaksinasi mungkin kita demam. So bila kita demam, keadaan menjadi huru-hara sekejap sebab katalah orang ni vaksinasi hari ni, tiba-tiba besok dia masuk ward untuk operation, tiba-tiba dia demam. Nanti Dr. Bios tu bila jumpa kata, ni demam sebab apa? Vaksinasi ke? Dia sakit tekak ke? Dia kena COVID ke? Kan? Jadi apa yang akan terjadi? Pembedahan tu akan dibatalkan atau diposponkan. Itu sahaja masalahnya. Okey, dan kadang-kadang dalam minggu yang sama masa vaksinasi tu, katalah dia operation hari Isnin, tiba-tiba hari Rabu tu dia pergi vaksinasi. Tengok-tengok demam pula hari Khamis. Jadi orang ingat, ini sebab jangkitan kuman akibat dia punya pembedahan ke ataupun akibat vaksinasi. So itulah sahaja masalah vaksinasi dengan pembedahan. Maksudnya kalau you ada pembedahan yang akan dilakukan, jangan delay lah, jangan postpone. Dan anda boleh bercakap dengan doktor anda supaya timing tu boleh dibetul-betulkan supaya tak ada jadi huru-hara. Okey? Tapi sebenarnya siapa-siapa yang akan menjalani pembedahan, kalau anda ada peluang untuk mendapat vaksinasi mungkin seminggu sebelum pembedahan tu, pergi buat vaksinasi tu dahulu. Okey?
Terima kasih pada Prof. Things lah. Okay, alright. Okay, terima kasih pada Prof. Sangat jelas ya. Jadi NGO can work ya. InsyaAllah kita akan bersama-sama menggembeling tenaga ya dengan NGO lain untuk mempermudahkan pesakit ahli-ahli dalam can work ni. Jadi kita ada beberapa soalan daripada ruang komentar di sini. Mungkin kita boleh ajukan kepada ketua panel pada hari ini, Datuk Prof. Fuad, bersedia untuk menjawab soalan ni ya. Bolehkah saya ambil vaksin AZ kerana ada renal clear cell carcinoma? Tidakkah vaksin mengaktifkan balik kanser? Lanjut saya jadi ketua panel pula. Bolehlah Prof. Okay, renal carcinoma ya. Okay, so renal carcinoma yang ni yang dah merebak ataupun dah dioperate. So biasanya kidney cancer ni selalunya keadaan dia agak genting sikit lah. Tetapi vaksin ni yang kalau kita faham cara vaksin ni bertindak, dia tak ada mekanisme di mana saya boleh agak macam mana vaksin ni boleh meningkatkan ataupun membuat kanser tu menjadi lebih garang lagi. So kita tak ada pathway yang di mana vaksin akan merangsang sel-sel kanser dari segi menyebabkan dia datang balik ataupun tiba-tiba merebak kepada tempat-tempat yang lain. So saya rasa pesakit yang ada advanced cancer termasuk renal carcinoma patut ambil vaksin sebab you are in high risk group. The vaksin tidak akan menyebabkan penyakit itu menjadi lebih teruk. Okey, soalan yang kedua berkenaan dengan mengambil vaksin di hospital. Jadi ada tak pathway di mana kita boleh mendaftar dengan pakar onkologi di klinik onkologi ke? Macam mana Prof? Ada yang kata melalui MySejahtera tu slow sangat lah. Tunggu berbulan-bulan tak dapat lagi. Jadi pesakit kanser ni adakah pathway di mana-mana, mungkin dari segi hospital, universiti macam mana, di private dengan Dr. Amin nanti mungkin boleh jelaskan pula. Okay, I'm not sure different hospital maybe ada cara berlainan. Jadi macam dekat HUKM, our number of vaccine agak limited. Jadi kita prioritize pesakit yang undergoing active treatment ataupun yang mereka yang ada kanser lanjut. So some patient dia ada complicated problem, dia datang every month datang, kita adjust ubat, adjust painkiller so on. Yang tu kita cuba beri priority buat vaksinasi di hospital. Tetapi yang datang untuk rutin 6 bulan sekali datang on tamoxifen for breast cancer, yang tu saya anggap sebagai, I will say that bila kita habis rawatan, anggap you are lebih kurang macam rakyat jelata. So yang tu kita tak bagi priority, kita kata kena tunggu MySejahtera. Unfortunately MySejahtera ni walaupun you letak you sakit kanser macam tak ada priority langsung. So I am not sure lah. I'm sure ada masalah teknikal. InsyaAllah dengan pembukaan jauh lebih banyak pusat vaksinasi, mungkin pesakit akan dapat vaksinasi dengan masa yang terdekat lah. Jadi kita ada grup-grup yang kita target untuk vaksinasi di hospital dan ada yang kita tak. Rasanya lebih kurang macam orang normal dan boleh dibuat vaksinasi di pusat vaksinasi yang terdekat. Di private macam mana pula Dr. Amin? Di KPJ? Unmute. Okay, sorry. Okay. So dari segi private ni saya represent Kumpulan Perubatan Johor, KPJ. Kami adalah kumpulan perubatan private yang terbesar di Malaysia yang membantu kerajaan dalam National Immunisation Program. Okey, dan vaksin yang diterima di KPJ ialah free of charge, tak perlu charge, tak perlu takut. Kita tak ada hidden cost ataupun apa-apa yang kena bayar. This is purely untuk membantu kerajaan dalam National Immunisation Program. Dan di kebanyakan KPJ, hospital KPJ di seluruh negara memang vaksin ini diberi, tetapi again kita kena melalui MySejahtera application dan Kementerian Sains dan Teknologi dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk maklumat lah tuan-tuan dan puan-puan, KPJ membantu kerajaan di pusat vaksin di KL Convention Center di KL dan yang boleh memberi vaksin sehingga 8,000 dos sehari. Okay, kita cuba nak achieve 100 to 150,000 kan. So KPJ membantu kerajaan 8,000 dos sehari. Itu tak termasuk dos-dos yang diberi di semua hospital KPJ di seluruh negara. Okay, so itu in general lah dari segi maklumat untuk public, untuk marketing sedikit lah untuk KPJ ni.
Okey, kalau boleh lah Dr. Aniza, kalau boleh buat marketing sikit untuk KPJ. Promosi sikit. Okey, anyway. Kalau itu untuk public, untuk seluruh masyarakat Malaysia, tak kira umur dan sebagainya. Tapi untuk pesakit kanser tu sama ada, untuk pesakit kanser di can work dan sebagainya yang perlu dah berbulan-bulan tunggu MySejahtera tu tak pernah jawab-jawab, terpaksa re-register 10 kali, 100 kali tak dapat-dapat juga. Kita boleh cuba usahakan melalui can work dan sebagainya, yang tu kita boleh cuba usahakan, termasuklah untuk caregiver. So tak perlu risau pada saya fleksibel, saya tak ikut protokol kerajaan sangat sebab tu saya tak lama kerja dengan kerajaan, minta maaf. Tetapi ada pesakit dan caregiver, cuba fast track untuk kalau boleh semua orang. Saya ada pesakit kanser saya, NPC, nasopharynx, pilot Malaysia Airlines. Just guess dia fly ke mana minggu ni? Dia fly ke India, New Delhi. Dia tak dapat vaksin lagi. So kalau tanya MAS punya CEO, tanya Menteri Pengangkutan. Ada varian baru kan? Sorry? Ada VOC, variant of concern di India. Ya. Semua orang takut nak pergi India, tapi dia pesakit cancer survivor. Pilot MAS terpaksa fly ke New Delhi. So just bayangkan berapa takutnya dia, berapa risau. Tapi kalau tanya MAS, tanya Kementerian Pengangkutan, PKM akan melihat, we will see, we will assess. Tapi jurnalis pula dapat vaksin. So ada masalah sedikit lah dari segi distribusi vaksin di Malaysia ni. So untuk kes macam ni memang kita insyaAllah melalui KPJ, melalui can work boleh cuba membantu. Okay, insyaAllah kami akan termasuklah caregiver. That's a very good point lah. Caregiver tu pun perlu divaksinasikan sebab selalu keluar masuk hospital, dan bukan setakat cancer patient. Baru ni pun ada seorang pesakit yang komplain dia menjaga mak dia yang berumur 86 tahun, Alzheimer's disease, dan ada masalah sedikit untuk mendapat vaksin. So bukan setakat pesakit kanser, tapi memang dengan can work memang kita akan khususkan. InsyaAllah kita akan cuba sedaya payah lah untuk memudahkan so bertuahlah kita pesakit kita dan caregiver untuk mendapat vaksin COVID-19 di hospital KPJ. Terima kasih Doktor. Iklan sikit tengok dapat banyak ya. Iklan sedikit lah, promosi sedikit untuk KPJ. InsyaAllah. Okay, Prof Aisyah ada soalan di sini. Saya pesakit breast cancer, sedang menerima Herceptin, berbaki 5 lagi. Boleh tak menerima vaksin in targeted therapy? Okay, Prof Aisyah boleh jawab? Ya, itu Dr. Liza, I think kita semua dah jawab tadi. Prof Fuad kan dah dijawab kan. Maksudnya apa-apa rawatan yang tidak menjejaskan imuniti badan. So Herceptin adalah salah satu ubat-ubat yang tidak menjejaskan imuniti badan. Jadi silakan. Kalau dapat tarikh, dapat buat, alhamdulillah. So mungkin saya nak tambah sedikit lah tentang MySejahtera ni kan. Sebenarnya kan kat Malaysia ni kita memanglah nampak semuanya teruk kan. Betul tak? Kita semua komplain, semuanya lambat. Tapi insya-Allah kita sebenarnya dalam, I'm not pro kerajaan, I'm not a politician, neither am I going to promote anything here. Tetapi saya rasa yang paling penting kita trust the government. You know why? Because Fasa 2 sebenarnya telah yang dirancang adalah ke semua orang yang dalam fasa 2 akan divaksinasi antara bulan 4 hingga bulan 8. Kan? Jadi bulan 8 tu lagi 2 bulan sebenarnya. Ya, 2 bulan je lagi. Anda tidak dipanggil, taklah bermaksud anda tidak akan langsung dipanggil. Tapi yang paling penting saya rasa untuk semua pesakit ialah tengok you punya MySejahtera, pastikan you dah buat semua proses-proses yang diperlukan. Macam saya pun, saya tak tahu yang kita kena upgrade dia punya postcode tu hari tu. Macam saya pun register my mother to MySejahtera. My mother so didn't get vaccinated in the hospital I work in. She got vaccinated dekat Sunway lah masa tu. Okay. So but basically what we need to do is we need to trust the system. Sekiranya kita dapat di-listkan di mana-mana list lah. Macam hospital kami pun kita boleh registerkan pesakit-pesakit kami untuk dapatkan vaksin di pusat vaksinasi PPUM.
Tetapi macam Prof. Fuad katalah, it's very limited, you know. Benda ni sangat kurang nombornya dan kita pun tak tahu bila stok akan sampai. Jadi apa yang kita buat, sekiranya ada lebihan tempat sebab kita tak nak waste dos tu, kita sentiasa ada backup list. So benda ni tak pasti sebenarnya. So apa yang eloknya, kita semua register kat MySejahtera, pastikan semua orang tahu macam mana nak register dan sekiranya orang tak tahu, baik bertanya. Sebab itu adalah kita punya first line. Dan negara kita sebenarnya kita selalu komplain kan, tapi sebenarnya kan kita tanya Prof. Fuad soalan ni sebab macam badan apa kita panggil NPRA, kita ada satu agensi yang mengawal apa-apa ubat yang masuk ke negara kita. So kita kena trust sistem ni yang dia telah pun memilih vaksin yang sesuai untuk kita di Malaysia ni. Jadi kita jangan takut, kita kena trust the system dan bila kita trust sistem ni, satu kita tak stres. Sebab saya nampak ada orang pun tanya kalau anxiety macam mana? Kalau anxiety boleh ke kena vaksin kalau kita ada anxiety? Benda-benda ni lah yang membuatkan kita anxious sebenarnya. Okay, so I think dalam masa keadaan pandemik ni kita perlu macam ada platform macam ni. So I think can work, you ada macam WhatsApp kan, TAC pun ada WhatsApp. So dia saling membantu each other lah. Sebenarnya membantu tu untuk mendapat informasi yang betul. Dan macam apa Dr. Amin katakan, all the social media hype yang sebenarnya tak betul pun kan. Untuk kita pastikan informasi tu yang betul sebenarnya. Okay, so anyway, that's from me. Prof. Fuad mesti nak cakap apa-apa kot tentang apa yang bahagian-bahagian vaksinasi di pusat-pusat yang yalah sebenarnya is not clear kan, even for us. Kita pun tak tahu. I think kita kena macam trust the system lah. Actually kalau kita tengok dari segi sistem, we are quite organised. Kita selalu nak compare negara A doing part B better, negara C doing part D better. Jadi kita tengok yang mana orang doing better and then kita compare dengan tu. Kita tak tengok which part we are doing well. So our NPRA memang sangat-sangat bagus. Yeah? So they are very careful dan tengok yang mana yang sesuai untuk rakyat. And then given the MySejahtera, saya rasa lah saya dan Aisyah banyak kerja dalam komiti. Most of the people in the committee memang dia kerja diligently and trying their best. They cannot please everybody. Memang susah. Ya, betul. Ya, tapi insyaAllah dengan pembukaan lebih banyak pusat vaksinasi, kalau dapat peluang, just go for it. Tak payah hesitate. Just go for it. Ya, InsyaAllah. The benefit memang manfaatnya jauh lebih banyak daripada kemungkinan dapat any problem. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah semua. Sesi pada petang ini Buat Bicara telah mengambil masa selama 1.5 jam dan telah terjawab ya, dengan jelas oleh ketiga-tiga ahli panel. Jadi jazakumullah khairan katsiran. Ambil catatan di sini ya, apa yang telah disampaikan oleh ketiga-tiga orang panelis kita bahawa pesakit kanser perlu cepat. Ya, bukan perlu aja, bukan harus saja, harus cepat-cepat ya Prof. Sekarang ni semua orang menggunakan perkataan berganda ya. Bukan saja perlu cepat tapi cepat-cepat. Walaupun dikatakan sukarela, kita kena suka, kita kena rela apa saja vaksin yang diberikan dan semua jenis vaksin ya, ketiga-tiga vaksin yang ditawarkan oleh kerajaan adalah selamat ya, dan side effect-nya sama je kalau orang tak kanser dan yang kanser adalah lebih kurang sama sahaja. Cuma perlu memberikan perhatian sedikit selepas 4 atau 5 hari, betul ya? Kalau misalnya ada sakit, ada demam yang berpanjangan, sakit kepala, ya, perlu berjumpa dengan doktor di hospital, ya, terus bukan saja di klinik GP yang biasa. Dan insyaAllah